takziah saya ucapkan kepada Razman, Razman PAS. Allah, jap. Okey. Razman kena bayar 250,000 kepada Pesuruhjaya PAS. Razman Zakaria diarahkan membayar dan memohon maaf kepada Lim Guan Eng, dan diarahkan membayar 250,000 kepada Lim Guan Eng kerana memfitnah beliau dalam satu artikel sebelum ini. Dalam masa yang sama, kalau siapa yang ingat dahulu punya cerita, lama punya cerita ni, Razman juga adalah orang yang pernah kalah saman dengan Niza, dengan YB Niza, kerana pada waktu itu dia Razman dikehendaki membayar 200,000 kepada Niza. Asyik kalah saman je man. Macam mana ni? Kan, 200,000 kepada Niza, 250,000 kepada Lim Guan Eng. Satu saya nak tanyalah. Kan, parti PAS ni parti fitnah ke? Fitnah ni ajaran Islam ke? Kan? Okeylah dia kata, alah fitnah orang kafir tak apa Is. Ni Niza tu orang kafir ke? Niza tu Melayu. Tapi tak ada istilah tu dalam Islam, tak ada istilah kafir ke tak kafir ke, tak ada. Fitnah adalah fitnah. Tak pernah dalam Al-Quran kata boleh fitnah orang kafir. Tak ada. Tak ada istilah tu. Fitnah adalah fitnah, dosanya sama. Dosanya adalah sama. Jadi kalau begitu keadaannya tuan-tuan dan puan-puan, begitu keadaan dia. Jadi apa Islam yang dibawa oleh kononnya parti yang membawa ajaran Islam ataupun slogan Islam ini? Sebab itu saya kata kalau boleh kita haramkan parti yang membawa slogan bangsa dan slogan agama ni. Sebab dia akan mengundang perpecahan. Saya kata bukannya sekolah agama, bukannya sekolah vernacular, bukan yang mengundang perpecahan ini. Yang mengundang perpecahan ni adalah parti-parti politik yang menggesa kepada perpecahan. Kalau it's either us or them. Aku ke dia orang? Dia membawa bendera seolah bendera itulah mewakili semua. Bila bawa bendera Islam, selain daripada aku bukan Islam. Kalau dia bawa bendera Melayu, selain daripada aku dia bukan Melayu. Habis macam mana? Habis bagaimana? Jadi dalam keadaan itu kita kata, bagaimana engkau nak mengaku diri engkau lebih Melayu hanya kerana join parti politik? Bagaimana mereka yang menentang parti Melayu, parti Islam? Tak boleh menentang parti Islam Is. Menentang parti Islam ni seumpama kita menentang agama kita sendiri. Yang menentang Islam ni adalah orang-orang kafir, dia kata. Habis kita ni yang menentang parti Islam kata kafir ke? Kita menentang parti Islam bukan kerana kita bukan sama dengan kita menentang Islam. Itu masalah dia bila dia dah associatekan parti Islam equals to Islam. No, it's a two different thing. Benda yang letak phone ini, kita letak sini Islam, tak menjadikan dia ini Islam. Makanan kita letak dia halal, tak menjadikan dia Islam. Dia hanya halal mengikut landasan Islam. Parti yang kita letakkan Islam bukan kerana parti itu Islam. Parti itu mengikut landasan Islam. Tapi bukan parti itu saja. Parti lain pun mengikut landasan Islam, termasuklah DAP, termasuklah Amanah, termasuklah Gerakan, termasuklah MIC, termasuklah MCA. Tetapi MIC MCA tu kena dengan Islam ke kita kata? Sebab bukan ke agama Islam melarang diskriminasi kaum. Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat dan hadis-hadis jelas supaya kita tidak mendiskriminasi, tak boleh sikap rasis kepada orang. Tapi bagaimana dengan parti MIC, MCA, UMNO? Jelas kita kata. Walaupun Perhimpunan Agong UMNO saya tak dengar lagi lah baru-baru ni kan. Tapi sebelum ini siap angkat keris. Bagaimana? Jadi sebab itu tuan-tuan kita kata. Saya ingat lagi masa muafakat nasional mula-mula dibina, kita kata dahulu. Mula-mula dibuat. Ingat muafakat nasional yang mula dibuat. Masa bila tu? Masa Pakatan Harapan berkuasa. Siapa yang champion? Mahathir. Maruah Melayu. Apatah nama dia? Satu perhimpunan yang disertai oleh Mahathir, disertai oleh UMNO, disertai oleh PAS. Itu merupakan pra kepada kejatuhan. Anwar Ibrahim tak dijemput di dalam majlis tersebut Majlis Maruah Melayu ke whatever they call it. Dan masing-masing pada masa itu kata nak mempertahankan Melayu. Jadi kita pelik. Mahathir kata nak mempertahankan Melayu atas tujuan apa? Dia nak bekerjasama dengan UMNO, dengan PAS. Dan akhirnya naratif tersebut makan diri. Dan ataupun memang satu benda yang disengajakan. Adakah itu satu benda yang disengajakan?
untuk nak menjatuhkan Pakatan Harapan pada waktu itu. And look what happened. Akhirnya kita tahu kerajaan tumbang. Terwujudnya apa yang dipanggil sebagai Muafakat Nasional. Tetapi Allah itu maha berkuasa, tuan-tuan. You know what happened to Muafakat Nasional sekarang? Tunggang langgang. And hari ini Tuan Ibrahim, Tuan Man, mengemukakan lagi satu kenyataan. Belum ada pihak isytihar bubar Muafakat Nasional. Belum ada mana-mana pihak, sama ada UMNO maupun PAS, yang mengisytiharkan pembubaran Muafakat Nasional atau keluar daripada Muafakat itu, kata Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim, Tuan Man. Tuan Ibrahim juga Menteri Alam Sekitar berkata perbincangan di peringkat tertinggi antara kedua parti berkenaan status SNM juga masih belum diadakan setakat ini. Maksudnya apa, tuan-tuan? Di peringkat dia dulu bekerjasama dengan UMNO, dia bersenggama, bersekedudukan dengan Perikatan Nasional, dengan bersatu. Sekarang ini dia dalam keadaan dia bersenggama, bersekedudukan dan nak nikah dengan bersatu. Dia boleh kata pula kami tak pernah cerai pun dengan Muafakat Nasional dengan UMNO. Nampak PAS kat situ, tuan-tuan? Nampak produk yang PAS nak bawa tak? Nampak tak produk yang PAS nak bawa tu? Alright, PRU bila? Zahid bagi hin, Ismail Sabri dah bagi hin. Mula Ismail Sabri dah bagi hin hari tu lepas MOU. Zahid pun bagi hin. Dia kata, yelah, kita hormati lepas MOU, lepas end of July. Sekarang ini Transparency International Malaysia mengingatkan Perdana Menteri supaya menghormati MOU selepas Julai. Bukan TMJ, Transparency International juga minta supaya lepas MOU which is end of July. Tak payah teruskan lah, tapi Ogos tu dah boleh buat. Habiskan MOU tersebut. So kita ada lebih kurang bulan 3 dah kira habis lah. Kita ada bulan April, Mei, Jun, Julai. Kita nampak bulan. Sebab dia takkan buat bulan puasa April, dia takkan buat bulan Mei raya, Jun preparation, Julai mungkin Ogos. Saya kata hari itu Ogos, ada kemungkinan. So persoalan dia, 4 bulan ni bersediakah kita untuk nak menjenamakan kita balik? Tapi persoalan paling utama, adakah Parti Keadilan itu sendiri sanggup nak reform, nak membuat reformasi dalaman dan mengubah kepada kepimpinan baru yang fresh, yang kukuh, yang tahu hala tuju dan tahu nak buat apa. Okey. Dan akhirnya, tuan-tuan, kita bercakap tentang kelautokrat, kita bercakap tentang 1MDB. Tak habis kita 1MDB ni, tuan-tuan. Hari ini Peguam Najib berhujah bahawa Jolo selewang dana 1MDB sebelum Najib buka akaun. Apa yang dia nak buat? Ini kes 1MDB ya, bukan kes SRC. SRC 42 juta tu dah didapati bersalah dah. Itu dah bersalah dah. Ini kes di mana dia sekarang ini Jolo punya cerita. Jolo punya cerita untuk 1MDB. Ini bukan SRC ini 1 billion. Dia berhujah, dia kata bahawa Najib tak tahu apa-apa tentang akaun. Penyelewengan itu berlaku sebelum Jolo selewang dana NDB, sebelum Najib buka akaun lagi. Okey, saya bagi tahulah kepada makcik-pakcik kat luar sana. Kan? Mana tahu yalah, ini bukan Najib yang salah, ini Jolo yang salah. Okey. Dia macam ni, tak kisahlah Jolo tu buka akaun bila. Tak kisahlah Jolo tu seleweng dana bila, minta maksud saya. Yang penting, adakah Najib, persoalan dalam mahkamah, adakah Najib terlibat dalam penyelewengan dana tersebut? Tak kisahlah penyelewengan itu berlaku sebelum akaun dibuka ke, selepas akaun dibuka ke, tak kisah. Yang penting dalam garis masa penyelewengan, Najib terlibat. Sebab persoalan itu tentang Najib, bukan tentang Jolo. Kalau terlibat, maka dia boleh didapati bersalah menyelewengkan lebih 1 bilion ringgit. Dan baru-baru ini Najib dikatakan, Najib marah lah. Dia kata kenapa pembuktian Mahkamah Persekutuan telah menolak bukti baru duit masuk dalam akaun suami Zeti. Tuan-tuan, Mahkamah menolak itu. Ini untuk macam-macam supaya nanti senang nak jawab. Penolakan bukti baru kerana kes itu kes SRC. Yang duit yang dikatakan diterima oleh laki Zeti itu daripada 1MDB. Dua kes berbeza. Yang sekarang tengah dibicara, ini kes 1MDB. So kalau Najib nak bawa, dia boleh bawa dalam kes ini, bukan kes SRC. Bukan tak ada kes istilah nanti akan dihukum di akhirat. Hakim ini hakim yang korup dan sebagainya. Hakim korup apa bendanya? Itu merupakan ketua hakim negara di bawah kerajaan Ismail Sabri. Kalau korup, buanglah. Di bawah UMNO. UMNO tu dengan Najib lah.
Jadi tak ada istilah korup, tak ada istilah tu semua, tak ada. Perdana Menteri ada kuasa nak mengalihkan Ketua Hakim Negara, Datuk Maimunah nama dia, kalau sekiranya dia korup ataupun menyeleweng sebagainya. Tapi the fact, secara faktanya, sekarang ini Najib sedang dibicara kiri kanan, membuktikan ketakutan Najib. Dan peri pentingnya untuk BN menang 2/3 supaya Najib, Rosmah, Zahid dan sewaktu dengannya dibebaskan. Sekarang ini di tangan tuan-tuan itu, bersalah atau tidak Najib nanti di tangan tuan-tuan. Kalau BN menang bergaya, BN menang besar dan mereka bebas, ketahuilah terpalitnya dosa pembebasan perasuah-perasuah ini di tangan tuan-tuan. Berani? Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.